Walaupun telah meletakkan jawatan sebagai menteri, Datuk Zahid terus berjuang untuk rakyat. Kali ini Datuk Zahid menulis surat terbuka kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mendesak agar ISA dimansuhkan dengan kadar segera. Terbukti bahawa apa yang saya katakan itu benar, walaupun saya terpaksa menghilangkan jawatan itu, meletakkan jawatan. Saya rasa ada baiknya juga bahawa kita menunjukkan bahawa kita tetap akan berjuang untuk memberi kepada rakyat undang-undang yang lebih baik kepada mereka. Maka saya rasa itulah sebabnya saya mengambil pendekatan dan keputusan yang sedemikian. Rentetan dari surat ini, Datuk Zahid telah diarahkan memberi surat tunjuk sebab kepada Lembaga Disiplin UMNO dan seterusnya dibuang ke ahlian parti. Walaupun dengan tempoh perkhidmatan yang singkat, banyak jasa Datuk Zahid dalam memperjuangkan hak rakyat dalam memastikan negara ditadbir berlandaskan demokrasi. Banyak lagi isu-isu lain yang diperjuangkan oleh Datuk Zahid semasa berada di dalam kabinet, antaranya ialah perkongsian keuntungan kerajaan bersama rakyat, isu royalti minyak khususnya bagi negeri Kelantan yang telah lama dizalimi kerajaan BN, pengagihan dana yang adil dari kerajaan pusat kepada kerajaan negeri, perkongsian sama rata dan adil hasil cukai untuk semua negeri dan berbagai-bagai lagi. Bandingkan dengan jasa menteri yang memegang portfolio yang sama selama bertahun-tahun lamanya. Saya bertanding ini untuk memberi peluang kepada orang Kota Baru untuk memilih wakil rakyat yang saya rasa boleh memainkan peranan penting dalam penggubalan dasar negara. Kita tahulah wakil rakyat ini ada yang di Dewan Rakyat yang tidak pernah berkata apa-apa pun, tidak pernah bersuara. Ada wakil rakyat yang lebih takut untuk memperjuangkan perkara-perkara yang penting. Saya telah buktikan bahawa saya bukan orang seperti itu dan saya ada kebolehan untuk memberi pandangan dalam Dewan supaya negara kita mempunyai undang-undang yang lebih baik. Dan itulah sebabnya dia memegang kepada prinsip-prinsip beliau. Walaupun kadang-kadang memang susah untuk memegang kepada beberapa prinsip, dia terus buat begitu sebab dia merasa itu memang penting, bukan untuk beliau saja, untuk keluarganya, tetapi untuk orang ramai. Itulah politik saya. Jadi kalau saya ada dalam Dewan, saya rasa saya akan terus memperkatakan perkara-perkara yang saya rasa penting untuk kemajuan rakyat dan negara. Datuk Zahid berpegang teguh kepada prinsip demokrasi, tegas dan kesungguhan dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai menteri telah terbukti berdasarkan fakta. Orang selalu bertanya kepada saya mengapa saya berhenti daripada menjadi menteri. Itu juga saya ikuti prinsip kabinet kita, iaitu bila seorang menteri tidak bersetuju dengan keputusan ramai, maka dia mestilah berhenti. Dan saya berhenti kerana saya tidak bersetuju dengan penggunaan ISA terhadap orang-orang awam pada masa itu. Beliau tidak gentar walau ada yang menentang demi menegakkan keadilan dan sistem demokrasi negara. Datuk Zahid juga adalah seorang ahli politik yang berjiwa rakyat. Ini dapat dilihat dengan adanya Yaakob sering bersama rakyat untuk mendengar dan seterusnya membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Kita kena jaga rakyat, kita kena selalu mendengar masalah mereka dan sebagainya. Tetapi saya bersedia menyahut cabaran ini kerana saya rasa rakyat masih lagi banyak ada masalah. Rakyat masih lagi memerlukan pertolongan, rakyat masih lagi memerlukan suara-suara untuk mempertahankan kepentingan mereka. Dan seperti yang saya selalu sebut, di Kelantan juga kita juga banyak masalah, ya? Dan perkara-perkara ini hanya boleh dia selesai bukan saja setakat nak perintah Kelantan, kerana perintah Kelantan tanpa dapat menguasai pemikiran dan ataupun tanpa dapat kita mempengaruhi dasar-dasar pusat. Datuk Zahid juga membawa budaya politik yang sihat dan menolak politik perkauman yang kuno. Datuk Zahid juga turut memperjuangkan hak kebebasan. Ini termasuklah kebebasan rakyat bersuara untuk kepentingan semua kaum, kebebasan pendidikan, kebebasan badan kehakiman dan hak manusia.
banyak perkara-perkara yang besar mesti diselesaikan di peringkat pusat. Sebab itu, kalau kita ada wakil rakyat, dan saya rasa peranan yang perlu di peringkat pusat itu kita tidak boleh pandang ringan. Dibuang dari UMNO kerana tidak bersetuju dengan reformasi perundangan yang dibawa Datuk Zaid. Beliau menyertai PKR tetapi berundur kerana kecewa dengan proses pemilihan dalaman parti. Maka terlahirlah parti Kita yang didokongi oleh beliau sendiri. Ini adalah perjalanan seorang tokoh yang berpegang teguh kepada prinsip dan mempertahankannya. Hari ini Datuk Zaid berpuas hati apabila Suruhanjaya Pelantikan Hakim ditubuhkan. Juga Datuk Seri Najib mengumumkan akan pemansuhan Akta Darurat dan ASA. Ini semua menunjukkan yang kerajaan mengakui kebenaran desakan Datuk Zaid pada beberapa tahun yang lalu. Dia baguslah kalau dengan bandingnya dengan pemimpin lain tu. Kalau Kelantan bagus dia lah. Ketokohan dia lah. Dia ada ciri-ciri pemimpin untuk semua rakyat nak. Untuk rakyat mempunyai suara di dalam parlimen, rakyat haruslah bijak dalam memilih wakil rakyat. Wakil rakyat yang dipilih seharusnya adalah seorang yang boleh bersuara di dalam dewan, berjiwa rakyat, mudah ditemui oleh semua lapisan masyarakat, mempunyai kepakaran dan ilmunya perlu digunapakai untuk kebaikan rakyat. Ayo, buatlah pilihan yang bijak. Walaupun kita selalu diberi janji bahawa Malaysia ini negara maju dan ataupun akan menjadi maju, beberapa tahun lagi saya melihat masalah rakyat, kemiskinan rakyat dan isu-isu penting masih lagi kita tidak dapat selesai. Hari ini kerajaan lebih penting kepada orang-orang kaya, projek-projek besar diutamakan masih lagi, dan kes-kes rasuah yang berterusan itu semua ini merugikan rakyat. Dan tidak memadai kita bayar RM500 untuk mengambil hati rakyat bila kita juga membazirkan beratusan juta dengan projek-projek yang diberi kepentingan hanya kepada beberapa orang. Jadi saya rasa soal ekonomi, soal sosial, soal masyarakat, ini semua perlu pada pembahasan yang berani. Pembahasan dan pertukaran pendapat yang lebih membuka mata rakyat. Itulah saya melihat peranan saya sebagai orang politik di negara kita. Orang selalu bertanya kepada saya apa yang Datuk mahu. Menteri pun Datuk tak mahu. Berhenti jawatan dan sebagainya. Jadi saya kata, selagi saya berpolitik, selagi itulah saya akan teruskan suara-suara yang saya katakan penting untuk menjadi dasar negara ini. Negara kita memerlukan orang-orang politik yang berani. Bukan orang yang politik yang mahu kaya, bukan orang politik yang mahu berniaga dengan politiknya. Kita bukan orang yang mahu politik untuk mendapat tanah, untuk mendapat bala dan sebagainya. Saya rasa itu yang penting. Kita mahu orang-orang politik yang berani, yang tidak perlu kepada semua itu, tetapi berani mengutarakan pandangan rakyat, hasrat rakyat dan masalah rakyat. Saya rasa itulah yang kebolehan saya dan kekuatan saya, dan saya harap jika dipilih saya akan dapat meneruskan usaha saya yang bermula 28 tahun dahulu.